Okay, hai Hampa, Assalamualaikum. Okay, untuk hari ni, saya nak cerita dekat Hampa tentang satu lagi kisah berkaitan tentang Saka. Saka yang saya masukkan ni adalah hantu raya. Okay, cerita ni bermula dekat sebuah kampung yang mana ada sebuah keluarga ni yang terdiri daripada suami isteri dan juga 4 orang anak mereka. Dan mereka ni duduk kat situ dah lama lah daripada tok nenek mereka dululah. Dan bolehlah kita kenal yang si suami ni dengan nama Wak Seman dan isteri dia tu Mak Lija. Okey. Wak Seman ni apa? Kerja dia adalah nelayan. Di samping tu dia juga berkebun pisang dan juga ubi kayu, ada juga durian dan sedikit-sedikit pokok rambutan. Okey. Depa ni sebenarnya orang berada sebab depa ada tanah yang berekar-ekar. Tapi Wak Seman ni dia lebih selesa pi kelut hari-hari. Dia tak pernah cuti daripada zaman muda dia sampailah ke tua. Dan makin dia tua, makin dia kuat. Dan benda ni dah buatkan orang kampung rasa macam pelik tengok dia. Tapi yang si isteri dia ni pun kadang-kadang rasa curiga. Tapi dia pucuk hati dia dengan kata, oh mungkin suami dia ni mengamalkan penggunaan akak-akak kayu daripada zaman muda dia. Dan sebab itulah lelaki dia ni kekal bertenaga. Tak rasa penat, tak rasa letih macam orang-orang yang sebaya dengan umur lelaki dia tu tadi. Okey, kalau nak diceritakan apa, dia akan bangun seawal pukul 8 pagi. Lepas tu, masa tu dia dah nak tolak dah pergi ke laut. Dia dah pi dah. Kira dia dah pi dah ke laut. Lepas tu hampa, kadang-kadang tangkapan dia ni kan di luar jangkaan. Pelambut sangat. Sampai orang-orang pun heran. Kenapa kadang-kadang orang lain tak dapat banyak ikan tapi dia banyak. Kira rezeki yang dia dapat ni macam melimpah ruah. Kadang-kadang buat macam orang fikir dia ni ada pakai apa-apa ke. Sampai kadang-kadang orang tak macam dia. Tapi hidup dia ni macam senang sangat. Okey. Tapi dia ni ada satu macam perangai. Dia tak suka siapa-siapa tolong dia ataupun ikut dia. Walau lah anak dia tu sendiri. Anak dia nak tolong dia ke atau isteri dia ke, dia tak bagi. Nak pergi kebun ke, nak pergi ke laut ke, dia kata dia nak pergi sorang-sorang. Dia tak mahu siapa-siapa tolong dia. Jadi benda tu buatkan mula-mula bini dia rasa macam pelik. Dia kata tak apa kau duk pergi ke laut sekali lagi. Kalau jadi apa-apa kat sana. Dia kata tak duk fikir bukan lah. Ada lah yang nak jaga aku. Dia kata macam tu. Jadi bini dia pun lah malas lah nak bertekak dengan dia. Tak maulah nak panjang-panjang. Bini dia pun piak kalau dia saja. Lagi satu hampa. Dia ni kan kalau dekat kebun ni. Dia boleh tebas ataupun macam buat kebun dia tu sorang-sorang. Hampa faham? Dia kuat. Dia pergi ke laut pagi. Lepas tu petang dia akan ke kebun dia. Dia rasa macam dia ni tenaga dia tu macam tenaga dia 3-4 orang. Kadang-kadang orang nampak dia pikul batang kayu yang agak besar. Dan orang pun pelik kan. Orang kata, wah, tak sakit ke? Tak berat ke kayu tu? Dia kata tak. Ringan je. Jadi orang pun mulalah kan berteka-teki. Kadang-kadang ada juga orang yang macam mulut-mulut Eza ataupun bawang ni, dia pun akan sembang pasal dia lah. Tapi dia buat macam tak tahu je. Dan kalau hampa nak tahu bab makan ni, dia cukup selera. Kalau kita cerita orang yang dah menginjak umur dekat 50-60, depa ni dah macam slow sikit makan. Depa rasa macam semua benda tu macam tak sedap. Kadang-kadang nak kena depa rasa teringin kat satu benda tu baru depa nak makan. Betul tak? Hidup dia ni sentiasanya berselera. Isteri dia pun tak macam dia lah. Maksud dia, isteri dia ni kadang-kadang macam tak lalu. Dia sentiasanya berselera. Masak pilah apa pun, tapi kena masak dalam jumlah yang banyak. Sebab kalau sikit, dia akan bebai. Dia akan bebai. Dan si Mak Lijah ni tadi kena masak lagi lain. Jadi hampa, dia kena hampa sedia kat dia dalam kuantiti yang agak banyak. Kalau kata seperiuk nasi tu hanya untuk dia seorang je ada. Okey hampa. Yang tu hanyalah makan untuk tengah hari. Kira
Wak Seman ni makan dia ni pagi lain, tengah hari lain, petang lain, malam lagi lah lain. Jadi mak Lijah ni dia dah tahu selera suami dia yang agak besar dan dia akan sediakan makanan tu dalam jumlah yang banyak. Maksud dia bila saja Wak Seman ni lapar dia boleh makan. Dia ni orang kata berselera, sentiasa berselera. Sentiasa lapar lah orang kata. Lepas tu depa pun bukan ada masalah pun daripada segi duit ataupun daripada segi makan minum. Jadi depa tak adalah rasa perit sangat nak cari kan, betul tak? Depa ada kebun, depa boleh pergi ke laut. Duit dia orang kata macam tak habis pakai. Lagipun anak-anak dia, yang 4 orang ni, semua dah kerja dan duduk kat pekan. Depa ni pun selalu hantar duit kat mak depa juga. Tapi kalau anak-anak depa tak bagi pun, depa tak minta sebab depa dah cukup. Okey? Sebab dia ada berekar-ekar tanah, kebun dan cukup sampan dia. Okey? Tapi apa yang buatkan si Mak Lijah ni rasa pelik dengan Wak Seman ni, dia ada satu habit ataupun satu permintaan yang mana tiap-tiap minggu pada hari Jumaat, macam tu malam Jumaat lah, dia nak isteri dia sediakan nasi kuning dalam seperiuk macam tu dan ayam sekong, ayam bakar sekong dalam ukuran saiz yang agak besar. Dia tak, ayam kecil dia tak mau, dia mau ayam tu besar. Dan dia nak isteri dia masak yang tu dan sediakan letakkan dalam talam. Dan pada masa tu, dia akan makan ayam tu dengan lahapnya sampai habis. Dalam talam tu, yang punya banyak tu, yang orang kata makan untuk 5-6 orang tu, dia boleh makan. Mak Lijah ni pada mula mungkin akan rasa macam pelik. Kenapa lelaki dia macam ni? Tapi, dia dah biasa tiap-tiap minggu buat macam tu. Dia pun dah macam lali. Dia macam tak ambil kisahlah mungkin laki dia ni dah teringin nak makan macam tu ke. Dia tak fikir panjang tau. Dia macam tak mau nak panjang-panjangkan benda tu. Lagipun si Wak Seman ni dia perungui ataupun cengih. Hang tak boleh macam nak marah dia ataupun nak tengok-tengok dia. Dia tak suka. Pernah dulu ada satu peristiwa masa anak dia kecil. Okey, anak dia kecil dan anak dia ni macam melawan dia lah, anak lelaki dia. Lepas tu dia tampar anak dia. Okey, dia tampar anak dia dan bekas tampar dia tu sampai buat anak dia demam. Kerana tampar sikit saja dekat muka tu buatkan anak dia ni demam. Anak dia demam sampai tak bangun-bangun, sampai last sekali dia kena rendam air tangan dia ni dalam satu macam bekas air dan dia bagi anak dia minum. Barulah anak dia sembuh. Jadi masa ni Mak Lijah pun sama, tak fikir yang bukan-bukan. Dia tak mau nak cari pasal sebab itulah kerana benda-benda yang remeh-remeh ni dia elokkan sebab dia tahu Wak Seman ni perumui. Okey? Apa kata apa masuk perumui itu dah dia adalah seorang yang baran ataupun jenis suka marah. Okey? Lagi satu hampa boleh tahu dia ni tak pernah ada penyakit yang orang kata berangkai ni. Maksud dia macam kecil manis ke, darah tinggi ataupun kolesterol ke. Dia tak pernah ada penyakit macam tu. Dia sentiasa sihat dan kuat. Hampa tahu tak, dia sentiasa segar. Hampa nampak dia macam orang muda-muda. Muka dia pun macam tak dimakan tua sangat. Macam orang kata orang dalam umur 30-an, 40-an macam tu. Tenaga dia tu kan mengalahkan orang muda. Orang muda pun kadang-kadang dia akan ada masa time-time dia pun tak larat ataupun letih. Tapi dia tak. Jadi dia tak ada bergantung dengan ubat-ubat hospital ataupun dia pergi ke klinik ke apa. Dia tak pernah. Jadi dia sentiasa kuat. Tiba-tiba hampa satu hari dia tak boleh bangun. Okey? Dia tak boleh bangun, dia terbaring dan sakit. Sakit dia ni pelik. Hampa tahu, dia tak boleh bangun tapi dia bila time waktu makan, dia nak makan. Dia bangun untuk makan je, lepas tu dia tidur balik. Jadi dia akan bangun, makan, lepas tu dia tidur balik. Hampa tahu, makan dia melebihi jumlah yang daripada yang dia biasa makan dah, yang sebelum masa dia kuat tu lah. Jadi lagi Mak Lijah bertambah hairan. Tambah pula dia tengok keadaan suami dia ni tadi makin kurus kering dan cengkung. Badan dia akan dah jadi kurus melidih. Mata dia cengkung ke dalam sampai pipi dia ni tenggelam. Hilang dah, orang kata nampak macam yang lelaki yang kuat, yang macam
yang gagah yang sebelum ni berisi, agak badan dia agak berisi. Tak ada dah. Orang kata macam tu, kulit dia jadi pucat, macam redut. Macam hantar tak? Macam tubuh yang dah mati, yang apa tahu tak? Tubuh tu dah macam bukan manusia duduk dalam tu. Muka dia agak seram, menyeramkan lah, nampak kan. Lepas tu jadi bini dia ni pun takut. Apabila malam-malam dia akan buat keluar bunyi yang macam-macam, macam seolah-olah macam mengeram. Lepas tu dia akan merungui, macam marahkan sesuatu, tak tahulah. Jadi bini dia ni pun panggil anak-anak dia balik, dia pun bincang macam mana dia pun nak buat pada pok depa tu lah. Jadi anak-anak dia pun serahkan semua pada mak dia. Yang mana mak dia rasa elok, mak dia pun buat. Jadi hampa tahu sepanjang dia sakit tu, orang-orang kampung, biasalah kan, orang-orang kampung ni pun main lah rumah, tolong baca Yasin kan. Tapi tiap kali orang main, tiap kali tu lah dia akan meradang, dia akan maki habis orang-orang semua tu. Masa tu dia kuat, suara dia pula jadi kuat. Yang masa yang sebelum-belum tu, suara dia tak dengar. Jadi dia akan maki orang-orang tu, dia akan perambat, dia akan mengamuk, suruh dia balik. Sampai anak dia dengan bini dia ni malu. Dan pada tu, Tok Mulu pun mai dan dia pun bagi cadangan supaya mereka ni panggil Lebay Saleh. Lebay Saleh ni mereka kata memang pandai dan dia boleh bantu. Mungkin tengok apa yang terjadi pada Wak Seman ni. Tapi Lebay Saleh ni, dia tak duduk kat kampung tu. Dia duduk kat kampung sebelah. Dan anak dia, anak lelaki si Wak Seman ni, pun pilah dengan adik dia lagi seorang tu untuk jemput si Lebay Saleh sampai kat rumah. Dan sewaktu Lebay Saleh ni pijak tangga rumah dan naik atas, dia ada rasa macam satu aura yang macam agak kuat lah mai kat dia kan. Macam seolah-olah nak halang dia masuk. Tapi dia masih duduk baca-baca Al-Quran. Lepas tu apa? Bila dia naik je kat atas rumah, dia giling-giling ke kepala. Dia beristighfar panjang, Astaghfirullahalazim. Dia pun duduklah dekat situ, kat sebelah Wak Seman yang duduk terlantang sakit atas tilam. Dia pun letak kat luar tu. Macam biasalah. Tiba-tiba dia terus meradang dan maki mereka semua sebab pi bawa Lebay Saleh tu tadi. Okey, jadi dia marah-marah. Dia kata pasal apa bawa mai sini lah, apalah kan. Dia kata dia tak suka lah. Apa tahu, jadi macam tamasya ataupun ni lah, apabila jiran-jiran kan ramai juga kat rumah tu. Jadi semua orang duk tengok, tonton apa yang jadi. Dan isteri dia ni sampai teriak. Okey. Dia suara dia ni ke kuat pula tu, garau. Dan macam bukan suara Wak Seman yang sebenarnya. Si Lebay Saleh ni kemudian dia pun baca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan masa itulah kedengaran suara Wak Seman ni memekik-mekik. Dia kata dia panas. Dia kata buat main ayak lah, dia nak minum lah. Lepas tu bila dia pun bagi ayak kat dia, hampa tahu tak cukup. Dia nak lagi kan. Dan lepas tu lah si Lebay Saleh ni kata sebenarnya yang duk ada ni bukanlah Wak Seman. Wak Seman dah lama dah meninggal dunia. Dan yang duk ada dekat sini adalah hantu raya yang Wak Seman bela. Terkejutlah semua yang duk ada kat situ. Dan mulalah ada yang berbisik sesama sendiri, duk cakap. Lepas tu Lebay Saleh pun kata tak apa, dah ni tolong buka satu bumbu dekat atas yang betul-betul dengan kedudukan yang si Wak Seman tu duduk, supaya senang benda tu keluar. Dan terpaksalah ada beberapa orang kampung yang tolong panjat, tolong bukakan cucuk atap bumbu yang betul-betul dekat tempat duduk tu. Betul tak lama lepas tu, lepas dibuka je cucuk atap tu ataupun bumbung tu, Wak Seman pun diam, dah meninggal dunia. Dan keadaan jenazah dia tu amatlah menyedihkan. Kalau orang tengok jenazah dia ni, seolah-olah dia ni dah mati lama. Kau tahu, dia dah mati lama. Keadaan belakang dia ni dah macam isi-isi dia ni dah membusuk. Kau tahu tak? Dan penuh ayat-ayat bisa yang
kita tak boleh nak ceritakan aroma dia tu macam mana, sampai orang penduduk kampung terpaksa lah mengikat pakai kain untuk tutup hidung mereka kerana terlalu busuk. Segala urusan apa pun mereka selesaikan dengan cepat kerana Lebay Saleh kata benda tu cepat mereka kena uruskan sebelum malam kalau boleh. Dan alhamdulillah semua benda pun mereka dah buat dan benda tu pun dah selesai. Mayat Wak Seman pun dah dikebumikan betul-betul nak dekat lepas maghrib macam tu. Lepas maghrib macam tu mereka pun dah selesai. Okey, waktu dah balik, ramailah orang masih kat rumah Mak Lijah ni, masuklah anak-anak dia, cucu-cucu dia kan. Lepas tu mereka pun kerana penat, tidak. Lepas tu masing-masing pun ada yang dah lena. Mak Lijah ni terasa dia pun mengantuk dan dia pun nak lena. Tapi apa, dalam pukul 12 lebih macam tu, dia tiba-tiba terjaga bila dia terdengar ada tapak kaki macam seolah-olah mengheret bawah rumah dia. Bunyi tu makin lama makin kuat. Dan dia beberapa kali cuba nak sahkan benda yang dia dengar tu. Yang pada mula dia diingatkan mainan perasaan dia lah. Lepas tu, benda tu memang makin kuat. Dan dia pun terdengar ayam-ayam dia bunyi. Seolah-olah dia pun macam tengok sesuatu. Jadi, dia pun bangun dan capailah tu slate. Turun pelan-pelan kat tangga untuk nak tengok apa benda yang ada bawah rumah dia. Dan apa, waktu dia duduk suluh-suluh ni apa, dia nampak satu lembaga yang seakan-akan suami dia, tapi muka dia agak bengih dengan mata dia merah menyala, merenung tepat ke arah dia sambil lidah dia panjang sampai dada. Lembaga tu tadi duk jilat-jilat ayam kat kawasan tu. Dan kawasan tu adalah ayam jenazah daripada Wak Seman tu tadi. Dia buat tak heran je Mak Lijah ni duk suluh kat dia. Dan dia duk terus jilat-jilat ayam tu dengan lahap dia. Mak Lijah yang macam ketakutan ni tadi apa, terketak-ketak panjat tangga dan kemudian kejutkan anak lelaki dia. Suruh anak lelaki dia pergi cari Lebay Saleh yang dekat rumah saudara dia tu. Nasib baiklah Lebay tu tak balik lagi kat kampung sebelah. Kemudian anak dia tanpa banyak soal, dia pun pergi. Setengah jam macam tu, barulah dia balik. Dan waktu Lebay Saleh ni sampai, lembaga tu masih ada kat situ. Dia tak hintang dengan siapa-siapa pun, dia duduk ada kat situ juga. Dan si Lebay Saleh ni pun mengucap panjang dan dia kata, hantu belaan Wak Seman ni, dia macam tak mau lepas. Dia nak duduk kat situ juga. Dan Mak Lijah pun kata, tak mau lah Ustaz, saya tak mau dah nak tanggung benda-benda macam ni semua, saya tak sanggup. Dan Ustaz kata, tak apa, saya akan cuba halau dia dengan izin Allah. Kemudian dia pun baca ayat-ayat suci Al-Quran. Dia genggam tanah yang dia ambil dekat tangga rumah Mak Lijah ni. Dan dia baca-baca dan dia baling kat orang lembaga tu. Kemudian nampak lembaga tu dia berpaling, menjerit dan terus hilang. Kemudian si Lebay Saleh ni kata kat mereka, pergi ambil ayam, satu besen besar buat main sini. Dia pun ambil lah dia punya tasbih tadi. Dia baca dan dia rendam tasbih dia tu tadi dalam ayam tu. Dia baca, dia pusing-pusingkan sebanyak 7 kali dalam ayam yang ada tu. Kemudian dia kata, ambil ayam ni, pergi dekat bawah rumah tu, simbah dekat kawasan-kawasan tu yang mana yang dah basah kerana ayam mandi jenazah ayah hampa tu tadi. Lepas tu tinggalkan sedikit seruak daripada atas rumah. Dia kata dekat lantai-lantai tadi. Barulah nanti dia takkan mai dah. Dan betul yang apa, lepas mereka ikut apa yang Lebay Saleh tu kata, mereka buat, mereka jurus kawasan-kawasan yang dah kena dengan ayat mandi jenazah bapa mereka tu tadi. Memang tak ada gangguan ataupun penampakan lah daripada hantu raya yang bapa mereka belah. Tapi apa,
Mak Lijah dia dah tak berani dah nak duduk kat situ seorang-seorang. Sebab anak-anak dia kebanyakannya duduk dekat pekan. Jadi rumah tu mereka biarkan kosong. Mak Lijah ni pergilah duduk dengan anak dia di bandar. Sejak tu lah hampa, sejak bini dia tak ada tu, barulah orang-orang kampung nampak ada satu lembaga yang menyerupai dia duk sapu rumah. Dia jaga rumah. Dia jaga rumah tu elok. Dia dalam keadaan baju orang lama-lama dulu, hampa tahu. Dia bersongkok, dia pakai seluar yang macam orang kata surat selit lama-lama tu. Lepas tu dengan kain pelikat dan juga tali pinggang hijau lama. Orang nampak keadaan dia tu macam wak seman dulu-dulu. Dan apabila orang tegur dia, dia tak cakap. Jadi kawasan rumah dia tu sentiasa bersih, macam disapu tiap-tiap hari. Dan tak ada siapa pun yang berani masuk dalam rumah tu. Apatah lagi nak pergi mencuri ke. Termasuklah kebun-kebun dia dan juga harta benda dia. Begitulah cerita dia pasal Wak Seman yang belah hantu raya. Okey, apa? Bagi aku ataupun pandangan lah. Tak semestinya kita kalau nak senang, nak mudah, nak kuat, nak kaya, kena bersahabat dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata ataupun makhluk-makhluk yang hanya akan mempergunakan dan merosakkan keturunan kita. Sebab benda ni dia akan berangkai. Nasib baiklah si Lebay Saleh tu mampu untuk keluarkan hantu raya tu. Kerana selalunya hantu raya ni dia nakkan pengganti. Maksud dia bapak dah tak ada, benda tu dia harus berturunkan pada anak dia. Dan keluarga dia nak tak nak kena belah. Nasib baiklah si Lebay ni pandai dan anak-anak dia pun tak perlu nak pikui kesilapan yang ayah dia dah buat. Dan lembaga tu kekal dekat situ. Biar dia macam tu dan isteri dia bersyukurlah semua benda tu dah selesai. Walaupun rumah tu dah terbiang usang lah lama, bini dia takkan sekali-sekali balik kat situ. Bagi aku benda ni kita patut jadikan pengajaran dan juga iktibar supaya kita tak bersahabat dengan setan. Okey, hampa? Next time aku akan cerita-cerita lain pula. So harap hampa dapat klik like, subscribe dan juga komen. Okey, hampa? Bye, Assalamualaikum.